Oke murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang ayat huraian. Oke, apa tuh ayat huraian? Ayat huraian adalah ayat yang menyokong ayat topik. Sini dia bermaksud bahwa ayat huraian kita menghuraikan daripada topik, daripada isi topik yang kita ingin yang ingin kita huraikan, yaitu juga dikenali sebagai sokongan, menyokong. Oke, kita menyokong topik tersebut. Ayat menghurai ini lebih senang dengan perkataan menyokong. Oke, seterusnya ayat huraian ini dia terdiri daripada isi sokongan. Oke, maksudnya di sini kita huraikan dengan sokongan, isi sokongan. Dia juga isi sokongan ini dia berbentuk fakta, pendapat, peristiwa, sebab dan akibat, dan statistik. Oke, isi sokongan itu yang kita mau sokong topik nih untuk menghuraikan, untuk sokong ayat topik tuh daripada topik yang ingin huraikan tuh, dia mestilah berbentuk fakta. Fakta nih, fakta untuk meyakinkan lagi, kita untuk meyakinkan lagi, sebab fakta ini dia adalah sesuatu yang sahih. Itu untuk bukti daripada apa yang kita sokong. Jadi tidak setelah orang mau bantah seorang pun tidak akan ragu-ragu lagi. Oke, seterusnya selain daripada fakta, isi sokongan itu juga boleh dalam bentuk pendapat. Pendapat kita memberikan semasa kita menghuraikan tuh, kita boleh bagi pendapat. Kita boleh bagi pendapat daripada topik, daripada topik tersebut. Oke, seterusnya peristiwa, sebab dan akibat. Oke, kita boleh bagi dia punya sebab dan akibat daripada topik tersebut ataupun daripada isi utama tersebut, topik itulah. Oke, isi penting. Oke, dan seterusnya yang terakhir yaitu statistik. Oke, itu kita boleh nampak dari perkembangan isu semasa, kita boleh bagi tahu, kita boleh masukkan dalam huraian kita. Oke, seterusnya juga cikgu ingin menegaskan kepada kamu semua bahwa ayat huraian ini dia wajib, dia wajib berkaitan dengan ayat topik. Oke, maksudnya di sini semasa kamu menghurai ataupun mengeluarkan isi sokongan, dia mestilah berkaitan dengan topik itu. Dia jangan keluar daripada topik tersebut, kita punya huraian. Sebab kalau keluar, maksudnya dia bukanlah sesuatu sokongan untuk topik tersebut. Oke, seterusnya juga dalam kita menghuraikan, kita juga boleh menggunakan kosakata, ungkapan, ataupun frasa yang menarik. Oke, antara contohnya yang kita boleh masukkan dalam ayat huraian ini seperti dominan. Dominan ini dia sama maksud dengan perkataan menarik. Mengorak pula bermaksud memulakan, sama maksud dengan perkataan memulakan. Berhempas pula dia sama maksud dengan bekerja keras. Di sini maksudnya elemen-elemen yang cikgu katakan tadi seperti kosakata, ungkapan atau frasa menarik, dan contoh-contoh ini adalah contoh di mana dia adalah seperti bahasa yang tinggi, menggunakan perkataan yang tinggi. Kenapa kita menggunakan perkataan yang tinggi? Kenapa kita tidak menggunakan contohnya menarik, dia punya perkataan dominan. Kenapa kita tidak menggunakan perkataan menarik saja?
Oke, di sini sebabnya adalah bila kita menggunakan perkataan atau bahasa yang tinggi seperti menarikkan, tapi bahasa yang tinggi kita gunakan seperti dominan, maka dia akan menyebabkan orang yang membaca tuh akan lebih tertarik, dan dia akan mempengaruhi kepada markah kita untuk mendapatkan markah yang tinggi. Sebab bila kita menggunakan perkataan ini, pembaca akan anggap kita nih yang lebih tinggi. Okay? Sebentar tadi cikgu telah menerangkan apa itu ayat huraian. Seterusnya cikgu akan menunjukkan kepada kamu contoh karangan perenggan yang mengandungi ayat huraian. Contoh yang pertama adalah punca selanjutnya yang menyebabkan berlakunya kesesakan jalan raya adalah disebabkan oleh sikap pengguna jalan raya yang tidak mematuhi peraturan undang-undang jalan raya. Hal ini demikian kerana pengguna jalan raya, terutamanya pemandu kenderaan, kurang memberikan perhatian yang serius ketika memandu dan tidak menghormati hak pengguna jalan raya yang lain. Pengguna seperti ini menganggap jalan raya tersebut adalah hak milik mereka sendiri. Sikap yang tidak bertanggungjawab ini telah menyebabkan berlakunya kesesakan jalan raya. Sebagai contoh, kesalahan melanggar peraturan jalan raya seperti memotong barisan kenderaan yang lain, melanggar lampu isyarat, berhenti di petak kuning dan sebagainya. Jelaslah bahawa sikap pengguna jalan raya yang tidak bertanggungjawab telah menyebabkan berlakunya kesesakan jalan raya. Baiklah, berdasarkan perenggan tersebut, terdapat 2 ayat huraian yang diberikan. Ayat huraian yang berwarna merah adalah ayat huraian yang pertama, di mana ayat tersebut adalah pendapat bagi tajuk ayat. Manakala ayat huraian yang berwarna biru merupakan ayat huraian yang kedua, di mana peristiwa dan juga sebab dan akibat. Berdasarkan contoh 1, ayat huraian yang dibina hendaklah disokong dengan memberikan contoh yang sewajarnya. Sebagai contoh, kesalahan melanggar peraturan jalan raya seperti memotong barisan kenderaan yang lain, melanggar lampu isyarat, berhenti di petak kuning dan sebagainya. Ayat tersebut merupakan contoh bagi ayat huraian tersebut. Seterusnya, contoh yang kedua adalah salah satu cara untuk membendung masalah sosial dalam kalangan remaja adalah peranan institusi keluarga. Hal ini demikian kerana institusi keluarga merupakan elemen yang penting dan rapat dengan keluarga. Sehubungan dengan itu, hubungan yang rapat dengan keluarga ibarat isi dengan kuku, di mana ahli keluarga dapat mengenali, mengawasi dan menasihati anak-anak mereka dalam setiap perkara. Selain itu, institusi keluarga juga hendaklah mewujudkan suasana yang harmoni di rumah agar semua anggota keluarga selesa dan aman tanpa berlakunya pertengkaran yang seharusnya dihindari. Sebagai contoh, masalah sosial yang sering berlaku dalam kalangan pelajar sekolah ialah merokok, ponteng sekolah, buli dan sebagainya. Sebagai ketua keluarga, mereka hendaklah mengambil langkah untuk merancang suasana yang harmonis seperti makan bersama, berbual bersama, dan juga meluangkan masa bersama-sama. Pakar motivasi iaitu Datuk Dr. Muhammad Fadilah Kamsa menyatakan institusi keluarga merupakan entiti penting bagi mengatasi masalah sosial dalam kalangan remaja. Sejajar dengan itu, remaja sememangnya memerlukan perhatian daripada keluarga untuk mendapatkan sokongan emosi, rohani dan jasmani. Oleh itu, memang tidak dinafikan bahawa peranan institusi keluarga merupakan cara bagi membendung masalah sosial dalam kalangan remaja. Dalam perenggan contoh 2, terdapat 2 ayat huraian
yaitu yang berwarna merah dan juga yang berwarna biru. Ayat huraian yang berwarna biru ialah ayat huraian yang pertama, di mana hal ini demikian kerana institusi keluarga merupakan elemen yang penting dan rapat dengan remaja. Ayat huraian tersebut adalah ayat huraian pendapat bagi masalah sosial dalam kalangan remaja. Dalam ayat huraian tersebut juga mengandungi peristiwa, iaitu selain itu, institusi keluarga juga hendaklah mewujudkan suasana yang harmoni di rumah agar semua keluarga selesa dan aman tanpa berlakunya pertengkaran yang seharusnya dihindari. Manakala ayat huraian yang kedua ialah sebagai ketua keluarga, mereka hendaklah mengambil langkah untuk merancang suasana yang harmonis seperti makan bersama, berbual bersama dan meluangkan masa bersama-sama. Dalam ayat huraian yang kedua juga mempunyai fakta di mana pakar motivasi iaitu Datuk Dr. Muhammad Fadilah Kamsa menyatakan institusi keluarga merupakan entiti penting bagi mengatasi masalah sosial dalam kalangan remaja. Contoh ayat dalam ayat huraian yang tersebut ialah masalah sosial yang sering berlaku dalam kalangan pelajar ialah merokok, ponteng sekolah, buli dan sebagainya. Untuk mengakhiri karangan perenggan tersebut, pelajar juga hendaklah membuat kesimpulan kecil seperti oleh itu memang tidak dinafikan bahawa peranan institusi keluarga merupakan cara bagi membendung masalah sosial dalam kalangan remaja. Contoh yang terakhir adalah antara langkah yang boleh diambil untuk memupuk semangat patriotik dalam kalangan pelajar sekolah adalah menerapkan mata pelajaran sejarah di sekolah. Hal ini demikian kerana menerusi mata pelajaran sejarah, semangat patriotik dapat disebarkan secara menyeluruh dengan lebih mendalam berkaitan sejarah negara kita. Semangat patriotik juga dapat diterapkan dalam diri setiap pelajar untuk mempertahankan kebebasan yang telah kita perolehi pada hari ini dengan mengetahui betapa tingginya nilai kemerdekaan sesebuah negara. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Selain itu, dengan mempelajari mata pelajaran sejarah, pelajar dapat mengenali tentang tokoh terkemuka yang telah banyak berjasa kepada negara. Hal ini sekaligus dapat membangkitkan semangat untuk mencontohi pahlawan negara terkenal seperti Awang Raweng yang merupakan bekas anggota Iban Tracker ketika era kolonial British. Sebagai contoh, dengan mempelajari mata pelajaran sejarah, pelajar dapat mengetahui peristiwa-peristiwa penting semasa negara hendak mencapai kemerdekaan dengan melalui kesengsaraan yang diambil oleh pejuang-pejuang negara dalam usaha untuk mencapai kemerdekaan. Oleh itu, dengan mempelajari mata pelajaran sejarah amat penting bagi melahirkan pelajar yang berjiwa patriotik dan mempunyai semangat cinta akan tanah air. Ayat huraian yang pertama adalah yang berwarna merah dan juga merupakan ayat huraian pendapat bagi memupuk semangat patriotik dalam kalangan pelajar. Dalam ayat huraian pertama juga terdapat sebab dan akibat, iaitu mempertahankan kebebasan yang telah kita perolehi pada hari ini dengan mengetahui betapa tingginya nilai kemerdekaan sesebuah negara. Ayat huraian yang kedua adalah yang berwarna biru. Dalam ayat huraian yang kedua juga merupakan ayat sokongan pendapat, iaitu mempelajari mata pelajaran sejarah, pelajar dapat mengenali tentang pahlawan terkemuka yang telah banyak berjasa kepada negara. Terdapat juga ayat sokongan fakta, iaitu mencontohi pahlawan negara terkenal seperti Awang Raweng yang merupakan bekas anggota Iban Tracker ketika era kolonial British. Dengan menguatkan lagi ayat huraian tersebut, hendaklah memberikan contoh bagi tajuk yang dibincangkan, iaitu semangat patriotik dalam kalangan remaja.
Ayat contoh bagi ayat huraian tersebut adalah sebagai contoh dengan mempelajari mata pelajaran sejarah, pelajar dapat mengetahui peristiwa-peristiwa penting semasa negara hendak mencapai kemerdekaan dengan melalui kesengsaraan yang dialami oleh pejuang-pejuang negara dalam usaha untuk mencapai kemerdekaan. Kesimpulan kecil bagi perenggan tersebut adalah oleh itu, mempelajari mata pelajaran sejarah amat penting bagi melahirkan pelajar yang berjiwa patriotik dan mempunyai semangat cinta akan tanah air. Baiklah, sebentar tadi cikgu telah menerangkan dan memberikan contoh dalam membina ayat huraian setiap isi perenggan. Selepas ini, cikgu harap kamu faham bagaimana membina ayat huraian dalam isi perenggan karangan.